كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. Yang saya hormati penganjur bagi majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini, iaitu PRG. Para hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti pengajian ilmu. Dan insya-Allah malam ini kita akan membicarakan ataupun membaca beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita merujuk kepada kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan diterjemahkan oleh Al-Syekh Idris Al-Marbawi. Kedua-dua ulama ini, iaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam dan juga Al-Syekh Idris Al-Marbawi, mereka berdua ni adalah ulama di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi oleh demikian, kalau kita melihat pada terjemahan yang dibuat oleh Al-Syekh Idris Al-Marbawi, maka beliau banyak menterjemahkan berdasarkan kepada perspektif dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam sahaja. Kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, Jami' At-Tirmizi, Sahih Muslim, maka ia membicarakan banyak bab, banyak topik yang tidak hanya terbatas kepada hukum hakam agama sahaja. Tapi kalau kita bicarakan tentang berkaitan dengan kitab Bulughul Maram, maka ia membicarakan dari sudut perkara asas dalam ilmu hadis dan juga beberapa perbicaraan ataupun perbezaan pandangan berkaitan dengan para fuqaha dalam pelbagai mazhab. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbicaraan kita tentang Kitabul Janaiz, kitab yang berkaitan dengan jenazah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan baca beberapa hadis, iaitu pada hadis yang ke-7 sampailah pada hadis yang ke-10. Kita baca 4 hadis saja pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada Kitabul Janaiz ini pada bulan hadapan. Jadi bulan hadapan juga kita akan habiskan Kitabul Janaiz dan insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang baru, iaitu berkaitan dengan Kitabuz Zakah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian. Kita pergi kepada hadis kita pergi kepada hadis yang ke-7. Kita pergi kepada hadis yang ke-7, iaitu hadis riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibarata. Okey, antara cara saya nak menyampaikan kuliah saya pada malam ini, iaitu saya akan membaca matan hadis. Lepas itu saya akan memberitahu makna daripada hadis berdasarkan apa yang saya faham. Lepas daripada itu kita akan membaca terjemahan hadis. Jadi kita tidak akan terus baca terjemahan. Kita akan baca matan hadis dalam bahasa Arab. Kemudian saya akan terangkan apa yang saya faham daripada matan hadis. Lepas itu barulah kita akan melihat pada terjemahan hadis yang diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Maka itu antara metod yang digunakan oleh guru saya. Jadi saya pun akan bawa metod yang sama dalam pengajian hadis dan juga pengajian kita malam ini, iaitu kitab Bulughul Maram. Okey, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kepada kita bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hina tuwfiya, ketika mana baginda wafat. Ketika baginda wafat. Okey, dia ada penerangan kat situ. Kalau kita kata hina tuwfiya ni, ketika baginda wafat kan. Ketika maksudnya ketika wafat kita buat apa? Ketika wafat kita buat apa? Tetapi kalau kita nak fahami hadis ini, hina tuwfiya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah selepas daripada kematian. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang ni adalah selepas berlakunya kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ketika Nabi wafat. Dia ada beza kan? Kalau kita kata ketika Nabi wafat, itu ketika itu berlaku kewafatan. Sekarang ni cerita ini, dia bukan nak cerita tentang ketika Nabi wafat. Bukan ketika itu. Tetapi apa yang dibicarakan dalam hadis ialah setelah mana berlakunya kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi dah wafat. Telah berlalu kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Sujia. Sujia ditutup. Ditutup akan dia. Maksudnya jasad Nabi kita Muhammad SAW ditutup. Ditutup dengan apa? Ditutup dia fi'il lah. Fi'il sujia. Majhul. Maka ditutup. Ditutup dengan apa? Okey, bibur ditutup dengan kain selimut. Ditutup dengan kain selimut. Hibarata. Okey, ditutup. Kita tengok balik perkataan ditutup tadi. Sujia. Sujia ni ialah ditutup akan dia. Okey, cara tutupnya macam mana? Apakah cara nak tutup tu? Okey, cara tutup tu macam mana? Kita kalau nak tutup satu jasad, nak tutup apa sahaja, dia ada pelbagai cara kan? Antara cara yang kita nak tutup sesuatu ni ialah sama ada kita tutup keseluruhan. Itu antara cara kita tutup. Kalau kita tutup sebahagian pun, tetap kita namakan sebagai tutup juga. Kan? Kalau kita tutup separuh pun, tetap kita namakan sebagai tutup juga. Sekarang ni sujia, ditutup. Tutup tu yang macam mana tu? Apakah cara cerita ini menceritakan kepada kita tentang cara menutup jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya ialah iaitu dengan menutup keseluruhan jasad Nabi kita Muhammad SAW daripada kepala sampailah ke kaki. Daripada hujung kepala sampailah hujung kaki, ditutup kesemuanya. Itu cara tutup. Oleh itu, apabila kita nak mengikuti cara yang dibuat oleh para sahabat, cara yang dibuat oleh sahabat Nabi ketika mana setelah berlakunya kewafatan Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka menutup jasad Nabi daripada hujung kepala sehinggalah hujung kaki. Tidak ada satu pun yang terbuka, yang terdedah. Begitulah kita pada hari ini, apabila kita hendak ada satu jenazah yang baru saja meninggal dunia, maka kita hendaklah segera menutup jenazah itu daripada hujung kepala hingga hujung kaki tanpa mendedahkan apa-apa bahagian jasadnya. Tutup ke semua sekali. Okey jadi sujud ditutup, maksudnya ditutup keseluruhannya. Biburdi dengan apa ni? Dengan kain selimut. Dengan kain lah. Kita faham dengan kain. Okey, dengan kain kat sini, kain biburdi ni maksudnya lah dengan kain yang ada corak. Bukan kain kosong. Kain yang ada corak ni. Kain yang berjahit. Jahit yang ada corak. Itu masuk biburdi. Biburdi dengan kain yang bercorak. Coraknya corak apa ni? Coraknya corak apa? Hibarata. Okey, coraknya hibarata. Okey, dekat sini dalam hadis yang dipaparkan kepada kita dalam skrin ni, di depan kita ni, dia tulis apa? Sujja biburdi hibarata kan? Okey, dia tulis semua tu. Okey. Dia kata hibarata kat sini ialah apa maksud hibarata ni? Yang ada
yang ada ragi kan, diterjemahkan sebagai yang ada ragi. Apa maksud yang ada ragi? Syekh Idris Al-Mabawi boleh terjemahkan sebagai hibarata yang ada ragi. Okey, hibarata yang ada ragi. Apa maksud hibarata? Maksudnya ialah iaitu satu kain yang di mana ada corak dia. Ada corak. Maka maka bila mana kain ini menutup jasad Nabi kita Muhammad SAW daripada hujung kepala ke hujung kaki, kain itu adalah kain yang bercorak. Jadi bila nak tutup tu, peristiwa ni berlaku bila? Yang kita sebut tadi adalah berlaku setelah mana kewafatan Nabi kita Muhammad SAW, maka terus ditutup akan jasad baginda dengan kain tersebut. Lepas tu maksudnya ialah peristiwa ini berlaku sebelum jasad baginda dimandikan. Itu maksudnya. Jadi maknanya setelah baginda wafat, ditutup terus dengan kain itu, dan peristiwa ini berlaku sebelum dimandikan jasad baginda. Ha, itu yang kita kena faham lah. Okey, hibarah ni adalah satu kain yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita cuba fahami konteks hadis. Okey, sebelum kita nak bawa hukum hakam yang berkaitan dengan dia. Persoalan dia, kenapa ditutup jasad Nabi dengan kain tersebut? Yang kain hibarah. Okey, ulama menyebutkan bahawa ini adalah satu kain yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka pakai kain tersebut. Ketika hidup, Nabi suka pakai kain itu. Itu maksudnya. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim? Ini bermakna hadis yang kita baca ni adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Bila Sahih Muslim, maka ada syarahnya. Syarahnya oleh antara yang mensyarahkan Sahih Muslim adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muslim, Sahih Muslim, beliau mengatakan bahawa hikmah kita tutup jenazah dengan kain daripada hujung kepala sehingga hujung kaki. Apakah hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk kita nak memelihara, nak jaga jenazah itu, nak pelihara jenazah itu daripada terdedah, daripada jasadnya terdedah kepada pandangan orang ramai. Oleh itu jenazah ni tak boleh kita dedahkan dekat orang. Hikmah kita ambil kain tutup dia adalah untuk apa? Adalah untuk menghindarkan daripada pandangan orang ramai. Tak mau bagi orang lihat jenazah itu, tak mau bagi orang lihat jasad itu. Dan juga kita nak tutup dia punya bentuk bentuk jasad tersebut, jenazah itu, yang kemungkinan ada perubahan pada jenazah itu. Kan? Kemungkinan bila orang meninggal dunia ni kadang dia berbeza dengan bentuknya ketika mana dia hidup. Kadang berbeza. Ketika hidup mungkin dia nampak besar sikit. Tetapi ketika mana meninggal dunia, nampak kecil pula kan. Nampak macam kurus kecil. Jadi ada perubahan di situ berlaku. Jadi macam itulah yang biasa berlaku. Orang yang meninggal dunia, ketika hidup, bentuk dia macam lain. Tetapi ketika meninggal dunia, bentuknya akan berubah sikit. Jadi bila berlaku perubahan itu, kita nak tutup daripada dipandang oleh orang ramai agar jasad jenazah itu tidak terdedah pada orang ramai. Kemudian Imam Nawawi mengatakan lagi, maka dengan kita menutup itu dengan kain, kan? Kita tutup itu dengan kain setelah mana kita menanggalkan pakaiannya, menanggalkan bajunya. Baju yang dipakainya ketika meninggal itu, kita kena tanggalkan. Dan kita gantikan dengan kain lain yang akan tutup jasad tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita tanggalkan pakaian dia pakai ketika meninggal dunia. Okay. Agar dia kata tidak akan berlaku perubahan pada badannya dengan sebab kita mengekalkan baju yang dia pakai itu. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita kena tanggalkan pakaian dia, kan, pakaian dia, baju yang dia pakai, kemudian kita selimutkan dia. Okey, baik. Tadi kita ada sebut tadi kainnya
bibur di Haibarah. Haibarah ni adalah satu kain yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan sebab itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha memilih kain itu untuk menutup jasad Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah dia pilih kain itu, dia tak pilih kain lain sebab Nabi sangat suka terhadap kain tersebut. Jadi kain ini dia dibuat daripada mana? Dia dibuat daripada Yaman. No, daripada Yaman, datang dari Yaman. Jadi kain yang datang dari Yaman ni adalah satu kain yang sangat cantik. Jadi Nabi sangat suka kain tersebut. Dengan sebab itulah jasad Nabi Siti Aisyah tutup dengan kain tersebut. Okey, baik. Okey, habis kita baca penerangan pada hadis. Okay, kita tengok terjemahan hadis. Kita tengok terjemahan. Tadi saya baca matan dan saya terjemah saya memberikan maksud berdasarkan apa yang saya faham. Sekarang ni barulah kita baca terjemahan dia. Okey, baik. Dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah SAW. Namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi cuba kita lihat. Dia letak kat sini Siti Aisyah kan. Siti Aisyah. Dan dalam terjemahan tu, ini untuk apa? Ini untuk kita nak menghormati Siti Aisyah. Walaupun dalam matan hadis, dia hanya meletakkan an Aisyah tak. Dia tidak mengatakan Sayyidatina. Dia tak sebut yang tu. Tetapi ketika mana kita nak sebut nama Siti Aisyah, maka kita kena letakkan Siti di hadapan beliau. Sebab apa kita kena letakkan Siti di depan beliau? Sebab Siti Aisyah ni adalah Ummul Mukminin. Dia emak kita semua. Bila mak kita semua, takkanlah kita nak sebut nama saja. Takkan kita nak sebut mak kita dengan kita sebut nama saja. Itu kurang adab. Itu kita kata kurang hormat pada ibu kita. Oleh itu bila kita nak terjemahkan, walaupun dalam matan dia tak sebut Sayyidatina Aisyah, tetapi ketika mana kita nak terjemahkan itu ataupun ketika mana kita nak membacanya, maka kita nak sebut Siti Aisyah. Itu peraturan, itu disiplin dalam ilmu hadis. Kita kena hormat ibu kita. Letakkan di depannya Siti ataupun Sayyidatina. Macam di sini Siti sama maksudlah. Siti dengan Sayyidatina tu sama sajalah. Puan kan? Puan. Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW pada waktu wafatnya ditutup akan dia dengan kain selimut yang ada ragi. Ada ragi, ada corak lah tu. Jadi dia kata muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Persetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dia ada beza antara muttafaqun alaih dengan rahul Bukhari wa Muslim. Ada beza dia. Dia tidak sama. Kalau kita kata muttafaqun alaih, maksudnya sanadnya dan juga matanya adalah sama lebih kurang. Sama saja. Sanadnya sama daripada sahabat yang sama. Daripada Imam Muslim pun sanad yang sama. Imam Bukhari pun sanad yang sama. Kemudian matan pula. Matan pun benda yang sama saja. Perkara yang sama diceritakan. Imam Bukhari cerita benda yang sama. Imam Muslim pun cerita benda yang sama. Maka oleh demikian, bila sanad dan matanya adalah bersamaan, sebab itulah disebut sebagai muttafaqun alaih. Itu dia. Tetapi kalau sekiranya kita melihat pada istilah rahul Bukhari wa Muslim, dia lain pula tu. Walaupun riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia ada perbezaan dekat situ. Kalau kita kata rahul Bukhari Muslim, kemungkinan dia punya sanad ada berbeza. Mungkin sahabat lain-lain cerita yang sama, mungkin itu rahul Bukhari Muslim. Ataupun mungkin sanadnya sama tetapi matanya berbeza, penceritaannya berbeza. Berbeza sebab apa? Sebab dalam sanad tu mungkin ada perawi-perawi yang berbeza. Begitulah, bila ada perbezaan pada matan, perbezaan pada sanad, maka kita mengatakan rahul Bukhari wa Muslim. Sebab ada beza kat situ. Tapi kalau kita kata muttafaqun alaih, ittifaq ke atasnya riwayat Bukhari dan Muslim, maka segi sanadnya sama, dari segi lafaz matan hadis pun sama, maka kita mengatakan muttafaqun alaih. Itu beza dia. Okey, baik. Apakah pengajaran kita boleh ambil pada hadis? Kita tengok pengajaran dia. Pengajarannya ialah disyariatkan dalam agama kita agar kita menutup jenazah. Kita kena tutup jenazah. Jangan kita biarkan dia terbuka. Maka sebab apa kita tutup jenazah? Apakah maqasidnya? Apakah tujuannya? Apakah objektifnya? Objektifnya adalah untuk kita nak jaga jenazah itu.
jaganya, peliharanya daripada apa? Daripada ia terdedah kepada pandangan orang ramai. Dan juga menutup jasadnya yang kemungkinan ada perubahan kat situ. Bila orang meninggal ni mesti ada perubahan pada jasad dia. Tak kira lah meninggal macam mana pun. Meninggal atas katil ke, meninggal ketika tidur ke, meninggal apa saja. Bila mesti ada perubahan, sedikit perubahan pada jasad dia. Walaupun mungkin tak banyak, ada yang perubahan yang banyak, tapi akan ada perubahan. Ha. Oleh itu kita kena tutup jasad dia. Tak mau bagi ada pandangan yang pelik daripada orang ramai melihat jasad itu. Okay? Ha. Apatah lagi kalau dia meninggal disebabkan kemalangan, lagilah berlaku perubahan banyak. Kebakaran, terbakar, mati lemas dan sebagainya. Jadi banyaklah perubahan akan berlaku ketika mana dia meninggal dunia. Jadi sebab itulah kita kena tutup jasad itu, jangan kita dedahkan kepada orang ramai. Jadi pada hari ini, kalau kita melihat, kita jangan apa kita kata, kalau kita katakan kita berada di atas sebuah raya, lepas tu kita melihat satu kemalangan, kemalangan yang membawa maut. Lepas tu di atas jalan raya tu ada jenazah. Jenazah masih tak ditutup, maka kita kena berusaha untuk menutup jenazah itu. Jangan kita seronok tengok dan ambil gambar dia pula. Ni tak. Kita bila jenazah terdedah, kita pun ambil gambar dia, kita simpan dalam handphone kita. Itu satu benda yang tidak baiklah, tak bagus. Sebab dalam Islam, bila kita nampak jenazah, orang meninggal dunia, jenazah itu disyariatkan agar kita tutup jenazah itu. Tutup dia daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Jangan dedahkan jasadnya kepada pandangan orang. Okey, yang kedua. Pengajaran yang kedua, digalakkan, disunatkan. Hukumnya bukan kata wajib. Tetapi walaupun tidak wajib, hendaklah kita tutup dengan segera sebab nak jaga keaiban sahabat kita yang baru saja meninggal dunia. Disunatkan kita menutup, ni disunatkan, istihbab. Hukumnya istihbab, disunatkan. Digalakkan. Menutup jasad jenazah itu keseluruhannya, itu disunatkan begitu. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Ini adalah perkara yang disunatkan. Maka ini kalau kita tutup jenazah itu daripada hujung kepala sampai hujung kaki, keseluruhan kita tutup dia, maka perbuatan itu lebih afdal daripada kita mengekalnya dengan terdedah. Ada juga orang biar macam tu saja jenazah. Biar tu lagu mana hukumnya? Boleh, kan? Boleh, tapi istihbabnya disunatkan bagi kita tutup jenazah itu keseluruhannya. Maka lebih afdal daripada kita dedahkan jenazah itu daripada orang ramai melihat dia. Begitu. Lebih afdal daripada kita mengekalkannya dengan wajahnya terdedah. Jangan kita dedahkan wajah. Tutup wajah dia. Dan juga hujung-hujung kaki dia, tangan dan sebagainya. Jangan kita dedahkan. Maka manusia ni kita kena ingat. Manusia ni setelah mana dia meninggal dunia, maka ketika dia meninggal dunia tu, dia tu, jasad tu dikira sebagai aurat. Itu dah ni yang kita kena faham. Bila sesuatu jenazah, seorang itu meninggal dunia, maka ketika dia meninggal dunia tu, jasadnya itu menjadi aurat. Aurat tu apa maksud? Benda yang tak boleh kita lihat dan menjadi satu keaiban bila kita melihat. Satu aurat. Oleh demikian bila jadi aurat, disunatkan bagi kita menutupnya. Tutup dia. Sebelum kita nak tanam dia, kan? Kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan kain, tutuplah dengan apa saja yang boleh menghindarkan daripada pandangan orang, yang dapat menyembunyikan aurat dia. Sawatihim, kan? Yang dapat menyembunyikan aurat dia. Jadi oleh demikian, seluruh jasadnya itu dikira sebagai aurat. Bukan kata aurat yang kita faham sekarang ni, daripada lutut ke pusat, kan? Bukan yang tu. Dia tu sendiri bila dah meninggal dunia, dikira sebagai aurat dan kita tak boleh pandang dia. Tak boleh tengok dia. Kan? Tak boleh tengok dia. Hukum kalau kita nak cium dia bersama, itu kita akan bincang kemudian. Tapi setelah kematian itu, dikira sebagai aurat dan seeloknya kita tutup dia sebab dia dah jadi aurat. Lebih kurang macam itulah. Ini perbincangan ulama lah. Jadi dua pengajaran kita boleh ambil pada hadis. Jadi banyaklah dua pengajaran itu, iaitu antara perkara yang kita dapat pada malam ini,
Secara ringkasnya ialah bila kita dapat berita ada kematian jenazah, sekiranya jenazah itu masih lagi tidak ditutup, tak diselimutkan ataupun tak ditutup daripada hujung rambut sampai hujung kaki, maka kita kena nasihatkan kepada orang yang berada di rumah tu untuk cari kain tutup dia daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Itu pengajaran kita dapat daripada hadis pada malam ini. Okey, baik. Hadis yang ke-8. Dia kata kat sini, okey, macam biasa saya terangkan sekali lagi metod saya dalam pengajian hadis. Maka saya akan baca matan hadis yang bahasa Arab, kemudian saya akan terangkan apa yang saya faham daripada matan hadis. Lepas itu barulah kita akan baca terjemahan dia. Jadi terjemahan oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini kita akan baca kemudian. Jadi saya akan baca matan dia, lepas tu saya akan terangkan sikit sebanyak apa yang saya faham. Itu. Lepas tu baru kita baca terjemahan. Ini metod saya, sebab itulah metod yang saya mengaji dekat guru saya. Okey, jadi metod itulah yang saya gunakan. Okey, hadis yang ke-8. Wa anha radhiyallahu anha anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Okey. Wa anha dia kata kat sini, dan daripada siapa, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila dia sebut, dia letakkan dhamir sahaja, maka kita kena perhatilah siapakah sahabat yang riwayatkan hadis sebelum daripada ini. Ini hadis nombor 8. Jadi kita tengok hadis nombor 7. Siapakah sahabat yang riwayatkan hadis nombor 7? Jadi bila dia kata wa anha, maksudnya ialah hadis yang samalah, sahabat yang samalah, iaitu daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau menceritakan kepada kita bahawa anna Abu Bakr As-Siddiq, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala. Qabbala kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai mencium. Mencium. Okey, baik. Mencium akan wajah Nabi kita Muhammad SAW setelah mana baginda wafat. Okey. Daripada hadis yang kita baca ini menunjukkan kepada kita bahawa ada pengajaran dia, ada hukum hakam dia. Iaitu daripada hadis yang kita baca ni menunjukkan kepada kita bahawa harus kita mencium mayat. Harus kita cium mayat. Kerana apa? Kerana ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencium jasad, mencium wajah Nabi kita Muhammad SAW ketika baginda wafat, maka kita tak dengar satu cerita pun, tak dengar satu riwayat pun menunjukkan bahawa ada sahabat yang mengingkari akan perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada sahabat, tidak ada satu penukilan pun, tidak ada satu cerita pun, satu riwayat pun yang menunjukkan kata ada sahabat yang mengingkari perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada. Menunjukkan kata boleh mencium akan jenazah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar mencium akan wajah Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi dah jadi jenazah, dah wafat, tidak ada sahabat yang mengingkari, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah harus kita mencium wajah jenazah. Harus hukumnya. Oleh demikian, hukum harus kita mencium wajah jenazah ini merupakan hukumnya adalah ijma' ulama. Ijma' para sahabat, dah berlaku ijma' dalam kalangan para sahabat. Maka bila berlaku ijma' para sahabat, maka dia akan jadi ijma' sampai kita pada hari ini. Sebab para sahabat sudah tidak ada perbezaan pandangan dalam kalangan mereka. Mereka mengakui akan perkara itu, akan keharusannya. Bila jadi macam tu, maka dah jadi ijma'. Dah jadi ijma' dalam kalangan para sahabat. Maka demikianlah masalah ini dah jadi ijma'. Ijma' akan keharusan untuk kita mencium wajah jenazah yang meninggal dunia. Okey, baik tuan-tuan. Puan-puan sekalian. Daripada hadis yang kita baca ni, walaupun pendek, cerita dia Sayyidina Abu Bakar mencium wajah Nabi kita Muhammad SAW setelah baginda wafat. Itu saja. Kan? Hadisnya agak pendek.
Okey, hadis agak pendek. Tetapi pengajaran dia agak banyak. Banyak pengajaran kita boleh ambil pada hadis berbanding hadis yang ketujuh tadi. Okey, apakah pengajaran kita boleh ambil pada hadis yang ke-8 ini? Yang pertama ialah harus kita mencium mayat, harus kita mencium jenazah untuk kita memberikan penghormatan kepadanya. No, kita memberikan penghormatan kepada mayat itu. Mayat sahabat kita, mayat pemimpin kita, mayat guru kita, mayat ibu dan ayah kita, mayat adik-beradik kita. Jadi, sebab apa kita cium jenazah itu, cium wajahnya disebabkan kita menghormati jenazah itu. Itu tujuan kita mencium jenazah. Ataupun kita nak ambil berkat disebabkan jenazah itu adalah jenazah tok guru, orang soleh, maka kita nak ambil berkat lah dengan kita mencium jenazah itu. Jenazah ulama besar, kita pergi cium dia, cium jenazah itu adalah untuk kita nak ambil berkat terhadap jenazah yang soleh itu. Maka macam itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, boleh mencium jenazah wajah baginda Rasulullah SAW adalah untuk mengambil berkat daripada jenazah yang sangat mulia itu. Ataupun kita cium sebab apa? Dia ada banyak matlamat lah, banyak objektif kita. Ataupun kita cium jenazah itu sebab kita sayang dekat dia, kita cinta kat dia. Lama dah kita berkawan dengan dia. Kalau adik-beradik, lama dah kita duk berhubung dengannya kan. Adik-beradik kita ni. Apatah lagi kalau ibu ayah kita, bapa saudara kita, anak-anak menakan kita, anak-anak kita. Jadi anak cucu kita dan sebagainya, kalau mereka pergi meninggalkan awal daripada kita kan. Jadi kita mencium mereka sebab kita sayang kat mereka. Sebab itu kita cium. Bukan dipaksa pun kadang, tak dipaksa pun kita mencium jenazah itu, wajah jenazah itu, disebabkan kita sayang dekat jenazah tersebut yang akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi perkara itu, jadi perkara ini para sahabat yang kita sebut tadi ni, sahabat dah akui dah benda tu. Memang boleh perkara tersebut, maka dah jadi ijma' dalam kalangan para sahabat. Jadi perkara ini dah jadi ijma'. Akan keharusan kita mencium jenazah yang meninggal dunia. Apa tujuan dia? Untuk menghormati jenazah itu ataupun untuk mengambil berkat ataupun kita sayang dekat jenazah itu disebabkan ada kaitan dengan apa pertalian darah dengan kita. Okey. Maka oleh demikian ulama mengatakan bahawa apakah hukumnya kalau orang tanya hukum kat kita. Wajibkah kita cium jenazah ni? Sunatkah kita cium jenazah ni? Hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus kita mencium jenazah. Tetapi kena ingat jenazah yang macam mana? Jenazah yang di mana ketika mana dia hidup dulu ni kita boleh melihat wajahnya dan kita boleh menyentuh dia. Contohnya mahram kita. Mahram kita. Jangan kita cium yang bukan mahram. Itu tak dibolehkan. Kalau katakan di kampung kita, di tempat kita, ada anak dara yang bukan mahram kita meninggal dunia katakan. Boleh tak kita ni yang bukan mahram ni mencium jenazah anak dara tu? Mana boleh, hukumnya haram. Sebab ketika mana dia hidup dulu ni, kita nak pandang wajah dia pun tak boleh. Apatah lagi menyentuh dia. Ketika hidup, kita tak boleh nak sentuh dia. Sebab dia adalah wanita ajnabiyah. Oleh demikian, ketika benar dia meninggal pun, tak boleh kita nak kucuk dia, nak cium dia, tak boleh. Kan? Jangan ambil kesempatan. Ada orang ambil kesempatan, dia kata, oh ni, lama dah berkenan. Kebetulan meninggal dunia jenazah tu, dia pergi dekat jenazah tu, dia cium jenazah. Tak boleh. Sebab itu bukan mahramnya. Yang mahram saja boleh. Contohnya meninggal dunia tu adalah pak menakan kita kan, ataupun mak menakan kita. Kalau hal lelaki, kalau kita lelaki meninggal tu, mak menakan kita, mak saudara kita ataupun mak susuan kita yang ada kaitan, yang mananya ketika hidup beliau adalah mahram kita. Bolehlah kita cium dia. Ataupun kita hak lelaki sama lelaki, bolehlah cium kan. Lelaki sama lelaki tak apalah, walaupun dia apa tidak ada kaitan kaum kerabat. Katakan yang meninggal tu adalah tok guru kita. Bolehlah walaupun tidak ada kaitan dengan pak menakan ke apa. Disebabkan dia tok guru kita, kita lelaki, dia pun lelaki, maka boleh kita cium. Tapi hak kita sebut sekarang ni sekiranya berlainan jantina. Kalau berlainan jantina, maka ketika mana dia hidup, dia adalah
ada talian, ada pertalian darah seperti pak menakan, tok wan kita dan sebagainya, maka boleh yang kita sebut sebagai mahram, barulah kita boleh cium dia. Jadi kita kena perhatilah benda ni, bukan kata semua jenazah kita boleh cium. Okey. Kemudian apa? Jadi bila kita sebut perkara ni, maknanya kita kena bagi peringatan lah. Kita kena ambil ingat lah. Sebab ada juga orang, okey siapa-siapa, ada orang jenazah meninggal dunia, untuk sebelum nak ditanam tu, dipanggil habis dia beradik ni. Dipanggil habis ya, apa, sanak saudara ni, tak kira sepupu ke apa, tak boleh macam tu. Sepupu bukan mahram kan. Sepupu boleh tak nak cium jenazah yang apa sepupu dia. Dia nak cium jenazah sepupu dia yang berlainan jantina. Mana boleh. Ni kita panggil semua orang kan. Panggil semua tak kira sepupu, ipak, duai, apa semua-semua panggil. Sedangkan ada dalam kalangan mereka yang bukan mahram jenazah itu. Ini perkara yang perlu kita perhatikan, dan kalau ada perkara yang berlaku, semua dia panggil nak cium jenazah itu, tak kira ipar ke, tak kira sepupu sepapat, kan? Ataupun tak ada kaitan pun dengan jenazah itu, tak boleh tak boleh kita kena hentikan benda tu kalau ada. Kita dah buat satu benda yang mungkar lah. Tak boleh lah macam tu. No? Sebab yang bolehnya adalah kalau berlainan jantina, maka dia adalah mahram kita, baru boleh. Tapi kalau dia sama jantina tu tak apa, tak ada masalah. Okey, baik. Yang kedua, pengajaran kedua daripada hadis yang kita baca ni. Maka kalau kita lihat hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW pernah mencium. Nabi pun pernah cium. Pernah mencium akan saudaranya yang bernama Uthman bin Maz'un. Setelah mana Sayyidina Uthman bin Maz'un meninggal dunia, Nabi cium dia, cium wajah dia. Dan ketika Nabi cium wajahnya itu, Nabi mengalirkan air mata, Nabi teriak. Dan demikian juga yang kita lihat hadis yang kita baca ni, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencium jenazah Nabi kita Muhammad SAW. Okay. Setelah mana Nabi kita wafat. Dan kalau kita ambil dalil hadis pun, kalau orang petikai lah, bolehkah kita cium jenazah ni, boleh atau tidak? Maka kalau kita ambil hadis yang di mana Nabi kita Muhammad SAW mencium Sayyidina Uthman bin Maz'un, hak tu pun dah cukup dah sebagai dalil kita untuk kita mengatakan boleh kita cium jenazah. Sebagai dalil kan. Okay. Sebagaimana perbuatan tindakan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunjukkan kata perbuatan mencium jenazah ni bukanlah satu perbuatan yang khususiah untuk Nabi kita Muhammad SAW sahaja. Nanti orang kata pula, oh Nabi buat ni. Ada tindakan Nabi itu adalah khususiah untuk baginda sahaja. Itu pun kena perhati juga. Contoh perkara khususiah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Iaitu Nabi ni kalau solat tahajud itu adalah kewajipan ke atas baginda. Setiap malam Nabi kena bangun sebab itu kewajipan baginda. Ini khususiah atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau atas kita, solat sunat tahajud itu adalah solat sunat, bukan solat wajib. Ini khususiah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW dibolehkan untuk bernikah, berkahwin dengan ramai wanita. Dikhabarkan 9 wanita, isteri baginda SAW. Maka dibolehkan kepada baginda, tidak dibolehkan kepada umatnya. Khususiah untuk Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi segala perbuatan Nabi kita kena perhati balik. Mana satu yang khususiah untuk Nabi Muhammad, mana satu yang bukan khususiah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam perbahasan mencium jenazah ini, jadi kita boleh tak kita kata ini khususiah untuk Nabi Muhammad saja, tak boleh untuk orang lain? Tidak. Bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri mencium jenazah Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan kepada kita bahawa ini bukan hal khususiah untuk Nabi Muhammad saja. Malahan Sayyidina Abu Bakar pun cium jenazah, menunjukkan kata ini adalah perkara yang umum, yang boleh diamalkan, boleh kita ikut, dan perkara ini disyariatkan dalam Islam. Dan dah jadi ijma' ulama' lah. Kan? Jadi boleh mencium jenazah seperti yang kita sebutkan tadi. Kalaulah berlainan jantina, maka hendaklah dalam kategori mahram. Kalau bukan mahram, maka tak boleh juga kita cium. Haramlah hukumnya, seperti mana kita nak sentuh pun tak boleh kan, ketika mana kita hidup.
Macam tu juga ketika mana dia jadi jenazah, tak boleh lah kalau dia bukan mahram kita. Okey, pengajaran yang ketiga untuk hadis yang sama, yang ke-8 ni ya. Kalau kita lihat kepada sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ya, ini kehebatan sahabat Nabi yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni adalah seorang sahabat yang sangat cinta dekat Nabi kita Muhammad SAW. Cinta sungguh-sungguh. Cinta sayang sungguh dekat Nabi kita Muhammad. Cintanya sangat mendalam. Kan? Cinta sangat mendalam. Dan ketika mana wafatnya Nabi Muhammad, dialah yang paling sedih kali. Tetapi walaupun dalam keadaan sedih dan perasaan cintanya sangat mendalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi beliau dapat mengawal keadaan. Beliau dapat mengawal emosi beliau. Beliau tidak hilang kawalan. Oleh demikian, perasaan cinta mendalam tu janganlah menjadikan ia menguasai kita. Menguasai kita dalam keadaan kita tak dapat kawal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia sayang kat Nabi Muhammad, cinta sungguh dekat Nabi Muhammad. Tapi beliau teguh dengan pendirian, kan? Beliau beliau mantap, beliau teguhkan keimanan bagi beliau. Jadi ketika mana Nabi wafat, beliau tidak hilang arah. Beliau tidak hilang kawalan dengan mengatakan perkara yang bukan-bukan. Contohnya mengatakan Nabi Muhammad ni tak matilah, tak wafatlah, dia akan kembali semula lah. Itu hilang kawalan tu. Tetapi pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih dalam kawalan, dapat mengawal walaupun cinta yang sangat dalam Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang bila Nabi wafat, dia antara orang yang sangat-sangat merasai akan keperitan, musibah akan wafatan Nabi kita Muhammad SAW. Dialah antara sahabat yang sangat merasa tertekan, yang sangat rasa mendalam musibah menimpa tu. Orang lain mungkin tak rasa berat sangat, tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq rasa berat sangat, rasa macam musibah yang besar menimpa beliau. Dalam keadaan macam tu pun beliau masih dapat mengawal diri. Okay. Sebab apa kita kata kewafatan Nabi Muhammad ini sebagai satu musibah yang besar terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dia rasa besar sangat. Tak ada satu benda musibah yang lebih besar daripada kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Nak berperang, sakit dalam peperangan, itu musibah kecil. Rugi, tak untung dalam perniagaan, itu musibah kecil. Tertimpa bencana dan sebagainya dalam hidup, itu musibah kecil saja. Musibah yang besar dalam hidup Sayyidina Abu Bakar adalah akan kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Ini musibah yang paling besar yang Sayyidina Abu Bakar rasa. Kan? Sebab apa kita kata macam tu? Sebab kalau kita tengok kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahawa antara asbab kewafatan Abu Bakar As-Siddiq adalah kerana dia terlampau sedih akan kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Dia sedih sangat. Sedih tak tertahan. Sehingga kesedihan itu merupakan asbab kepada kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas daripada itu, memanglah kita dapat cerita, ada menceritakan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar ditikam lah apalah kan. Cerita ni macam-macam, cerita ni bolehlah kita dapatkan daripada kisah-kisah yang dalam kitab kan. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan antara punca utama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni meninggal sebab dia terlampau teringat akan Nabi kita Muhammad SAW. Terlampau sedih, terlampau teringat akan Nabi Muhammad. Sebab itu asbab dia, itu punca dia. Okey. Pengajaran yang keempat ialah kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika mana berlakunya kewafatan Nabi kita Muhammad SAW dan juga keteguhan pendirian beliau. Dan juga dia dapat mengawal diri dia dan juga orang Islam yang lain. Dialah yang kawal orang Islam pada ketika itu. Orang Islam pada ketika itu sedih dan tak terkawal. Tetapi siapakah insan yang pada ketika itu yang berperanan mengawal keadaan? Insan yang mengawal keadaan, yang berperanan pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia dapat kawal keadaan, dia dapat memberikan guideline, petunjuk ataupun memberikan bimbingan kepada umat Islam pada ketika itu agar jangan hilang kawalan. Kan? Kepada sahabat, kepada para sahabat yang menghadapi satu musibah yang besar. Bagi mereka pun musibah besar juga. Semua sahabat rasa sedih sangat.
Okey, lepas tu macam mana Sayyidina Abu Bakar memberikan panduan bimbingan kepada orang Islam pada ketika itu? Maka dia memberikan ucapan khutbah bagi apa khutbah beliau yang sangat memberikan kesan kepada orang ramai. Kan dia beritahu lah, dia kata Nabi Muhammad ni wafat. Nabi Muhammad wafat, dia baca lah ayat Quran apa semua kan. Jadi pada ketika itu sahabat pun teringat balik ayat Quran itu. Ha, yang menunjukkan kata Nabi Muhammad ini adalah manusia yang akan wafat. Ha, bukan kata akan hidup kekal. Okey, kemudian uh, jadi cerita berkaitan dengan dahsyatnya keteguhan Sayyidina Abu Bakar ini sangat masyhur cerita ni. Kita pun tahu, kita pun bisa dengar cerita tu. Kan? Okey. Jadi orang yang sangat mantap ini ketika menghadapi kisah musibah yang besar, orang ini sudah tentulah memiliki satu jiwa yang sangat besar. Jiwa dia besar semua. Jiwa yang dapat menghadapi satu musibah yang besar. Sebab tu dia teguh. Sebab tu dia teguh pendirian dia. Kan? Kalau orang lain mungkin hilang pertimbangan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu, walaupun dalam kedahsyatan menimpa musibah yang besar ini, dia dapat mengawal keadaan. Bukan kata dapat kawal diri dia, malahan dapat kawal pula masyarakat pada ketika itu. Ini tidak lain tidak bukan orang yang memiliki satu jiwa yang sangat besar. Inilah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Okey, habis hadis yang ke-8, jadi kita baca terjemahan dia. Apa kita baca terjemahan dia. Dan diriwayatkan daripada Siti Aisyah juga bahwasanya Abu Bakar Sayyidina kita baca bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengucup ia akan Nabi SAW kemudian daripada wafatnya. Rawahul Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari. Okay, baik, kita terus kepada hadis yang ke-9. Dan kita akan berakhir pada hadis yang ke-10 nanti ya. Malam ni kita baca sampai hadis yang ke-10 saja. Okay, hadis yang ke-9. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Okay, baik. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi kita Muhammad SAW, baginda bersabda, Nabi kata, nafsul mu'mini. Apa itu yang dikatakan sebagai nafsu tu? Kan? Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, kita kata nafsu. Ni nafsu kan? Kita faham macam lain nafsu tu. Tapi nafsu ni kalau kita nak faham pengertian dia, dia boleh kata diri kita, kan? Nafsun, kan? Diri kita kan? Tapi nafsu kat sini apa maksud? Kita tengok maksud dia. Jadi nafsu dekat sini maksudnya adalah roh, no? Roh tu sendiri. Oleh itu kalau kita nak terjemahkan hadis ni, maka kita terjemahkan dengan roh, faham kan? Roh orang yang beriman. Bukan nafsu dia, bukan diri dia, tetapi roh dia. Roh orang yang beriman. Jadi roh orang yang beriman ini mu'allaqah, kan, tergantung. Okay, dia tergantung tu bermaksud dia macam dikurung, rohnya dikurung untuk mendapatkan perkara yang sepatutnya dia dapat. Dia sepatutnya dapat dah benda tu, dapat nikmat dan sebagainya, tetapi dia tak dapat, masih digantung, masih dipenjara, kan, dipenjara, ditahan rohnya itu daripada mendapat kelebihan-kelebihan. Walaupun nikmat itu akan dia dapat di alam barzah. Alam barzah dia akan dapat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi dekat dia sebab dia orang beriman, orang soleh. Tapi disebabkan dia ni ada hutang dia, kan? Ada hutang. Sebab dalam hadis ni dibaca bidai ni dengan hutangnya. Sebab ada hutang yang masih tak selesai. Bila hutang tak selesai lagi, ahli waris pun tak selesaikan lagi hutang dia. Orang hutang si mati tu, maka nikmat yang dia patut dapat di alam barzah tu dia tak dapat. Masih ditangguhkan. Sehinggalah hutangnya diselesaikan dekat dunia. Tidak, kena hati-hatilah. Okay. Oleh demikian, nafsu al-mu'min, nafsu yang dimaksudkan kat sini adalah roh dia, roh orang yang beriman. Roh. Okay, kita baca hadis. Nafsul mu'mini, roh orang yang beriman.
Mu'allaqatun, dia tergantung. Okay, apa maksud mu'allaqah? Kita terjemahkan sebagai tergantung. Iaitu rohnya apa? Iaitu mu'allaqah ni maksudnya dia yang kita sebut tak salah. Dia macam dikurung, dipenjarakan. Kan? Daripada dia dapat nikmat. Sepatutnya dia dapat nikmat tapi dia tak dapat nikmat, ditangguhkan nikmat itu. Oleh itu dia pada ketika itu dia tidak dihukum sebagai orang yang berjaya. Kan? Dia dipenjarakan. Nak kata dia berjaya pun tidak, nak kata dia celaka pun tidak. Jangan kita kata oh dia dipenjarakan, dia tidak dapat nikmat. Maksudnya dia ni orang celaka lah. Bukan orang celaka. Dia bukan orang celaka. Cuma dia ditangguhkan daripada mendapat nikmat. Dia adalah orang yang dapat nikmat di alam barzah. Tu kita kena ingat yang tu. Dia memang orang yang berhak dapat nikmat di alam barzah. Sebab dia orang soleh, orang yang kuat semayang, orang yang tak tinggal semayang, orang yang buat taat dekat Allah dan Rasul, mentaati perintah Allah dan Rasul. Tapi dia ada hutang yang tak diselesaikan, menyebabkan nikmat yang sepatutnya dia dapat di alam barzah tu tertangguh seketika. Bukan maknanya dia tak dapat nikmat itu menyebab apa kita kategorikan dia sebagai orang yang celaka, bukan. Jadi ulama kata jangan kita hukum dia sebagai orang yang berjaya pun tidak, sebab dia masih lagi tak dapat nikmat, dan jangan juga kita hukum dia sebagai orang yang celaka, sebab dia bukan orang celaka. Cuma ditangguhkan saja, dikurung seketika rohnya itu daripada mendapat nikmat yang sepatutnya dia dapat. Jadi pentinglah hadis yang kita baca ni berkaitan dengan hutang ni, kita kena bayar lah hutang tu. Okay. Baik, dia kata mu'allaqah, lepas tu bidainihi, tergantung disebabkan dengan sebab hutangnya. Apa maksud dia sebab hutang dia? Iaitu ulama kata, walaupun dekat sini dia kata dain tu apa maksud? Kita faham kata hutang kan? Memanglah hutang. Hutang ni bukan, dia banyak jenis pula. Okey. Hutang, antaranya kita hutang dekat orang, kita tak bayar balik. Dan segala kewajipan bagi seorang lelaki yang perlu ditunaikan. Apa kewajipan dia? Nafkah wajib tak? Nafkah dia wajib. Kalau dia tak tunaikan nafkah dia, lalu mana? Adakah dia berhutang? Ya, dia berhutang sebab dia tidak tunaikan nafkah dia. Dia tidak bayar nafkah dia. Dekat isteri dia, dekat anak dia. Nafkah tak dibayar. Ha, sikit nafkah ni ikut kemampuan kita kan. Tapi kalau tak bayar langsung, tak boleh lah sebab kemampuan kita, kita boleh bayar setakat itu, tapi kita tak bayar langsung, tak boleh. Kena bayar juga. Walaupun sikit, ikut kemampuan kita. Jadi segala benda yang kita tak berikan, kewajipan yang patut kita tunaikan, kita tak tunaikan, maka itu juga dikira sebagai hutang. Oh, bahaya. Banyak. Kita ingatkan hutang kita dengan kawan saja. Kita ingatkan hutang kita dengan bank saja. Kita ingatkan hutang kita dengan syarikat apa semua kan. Kita ingatkan itu saja. Tak. Segala apa yang wajib kita tunaikan. Nafkah antaranya. Dan banyak lagi benda yang kita patut tunaikan. Kalau kita hak tu kita tak tunaikan, kita tak bayar, maka itu juga dikira sebagai hutang yang perlu kita lansaikan dan selesaikan. Banyak lah. Hatta sehinggalah dia kata sini. Nabi kata, yuqda anhu. Sehinggalah. Apa maksud yuqda anhu? Sehinggalah dibayar akannya. Yuqda anhu, dibayar. Maksudnya ialah, iaitu hutangnya itu ditunaikan. Dibayar hutangnya. Dilansaikan. Ataupun ada seseorang yang sanggup lansaikan segala hutang kita. Katakan ahli waris kita, anak bini kita dah tak mampu dah nak bayar hutang kita, banyak sangat. Tak mampu nak bayar. Harta kita pun dah habis dah, tak ada dah. Tak ada yang tinggal, pusaka pun tak ada. Lepas tu anak bini kita pun tak mampu nak bayar hutang kita banyak sangat. Tiba-tiba ada seseorang yang dia kata, okey, pindahkan semua hutang dia kepada saya akan bayar selesaikan. Bila ada orang sanggup buat macam tu, barulah selesai masalah kita. Selagi mana tak ada orang yang akan buat macam tu, selagi tu hutang kita tak selesai. Dia kena ada orang yang sanggup pikul hutang kita. Boleh. Kena ada lah. Kan? Kena ada orang yang baik lah. Orang yang sanggup pikul hutang-hutang, segala hutang kita untuk dibayar, diselesaikan. Jadi oleh demikian, bila ada orang sanggup pikul hutang kita, ketika mana kita mati esok ni, maka segala hutang-hutang tu orang kena bagi tahu dia lah. Orang kena bagi tahu dekat
wakil tu, yang sanggup tu. Sebab tu kita umumkan, kita beritahu dekat orang ramai, okey, tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya si mati ada hutang kepada tuan-tuan, tuan-tuan beritahu saya akan selesaikan. Jadi bila kita sebut macam tu, bermakna kita sanggup nak selesaikan hutang si mati. Pada ketika itu barulah si mati akan selamat dan selesai masalah dia. Tapi yang penting itulah, hutang tersebut perlu diketahui lah. Sebab tu kita kena catat hutang kita berapa-berapa semua kan. Ada catatan peribad, catatan di bawah bantal kita, ataupun catatan dekat mana kita tulis. Sebab nanti bila kita meninggal, hutang-hutang tu akan diselesaikan oleh orang lain. Mungkin kita tak mampu lagi nak selesaikan. Kita memang berniat nak selesaikan hutang tu, tapi masih lagi tak cukup kan, tak cukup. Kita catat lah apa hutang yang masih tak selesai. Catat, letak di mana, bagi wasiat dekat siapa-siapa kan. Bagi tahu kata ni hutang saya, yang masih lagi tak selesai. Tak apa bagi tahu dekat siapa pun tak apa, tak ada masalah. Ataupun kita tulis, letakkan buah bantal lah, nanti orang akan tengok lah apa yang kita tulis tu. Dia itulah keadaan dia. Selagi mana tak ada orang sanggup nak ambil hutang kita tu untuk diselesaikan, selagi itulah kita tidak akan selamat di alam barzakh. Di alam akhirat pun tak selamat. Kena hati-hatilah benda macam ni. Sebab itulah pada hari ni adalah package macam-macam. Lepas tu package iaitu adalah package kita bayar bulan-bulan, maka bila kita mati tu, segala hutang-hutang kita tu dia akan cek balik dan akan diselesaikan oleh syarikat ini. Dia adalah segala syarikat wasiat ke apa semua, pun adalah zaman sekarang ni kan, kalau kita terlibat dengan benda tu, maka dia adalah perkara yang di mana mereka akan lansaikan semua hutang-hutang kita. Kalau ada macam tu, cantik lah, selamatlah kita kan. Tapi kalau kita tak ada benda macam tu, nak selesaikan sendiri, kena selesai awal-awal lah. Takut bila hadapi kematian, takut tak ada siapa selesaikan hutang kita, ataupun tak ada siapa yang tahu kita berhutang dengan orang, lagi bahaya. Siapa nak selesai macam mana hutang kita kan. Okey, baik. Okey, kemudian hatta yaqda anhu, okey, habis kat situ. Okey, barulah kita akan baca terjemahan dia. Terjemahan dia dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabdanya, okey, sabdanya, jiwa orang mukmin itu tergantung. Jiwa itu maksudnya adalah roh, roh, dengan sebab utangnya, hingga dibayarkan dia daripadanya. Rawahu Tirmizi wa hasanahu, telah meriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mengatakan dia hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Apa beza hadis hasan dengan hadis sahih? Hadis hasan ni dia punya syarat dia itu, dia punya syaratnya kurang sikit daripada hadis yang sahih. Hadis yang sahih ni para perawinya kuat ingatan. Hadis hasan pula ingatan kuat juga, tapi level dia tak sama macam hadis-hadis yang sahih. Itu saja. Beza dia level kekuatan ingatan, kekuatan penjagaan hadis, itu saja. Bukan kata lemah ingatan, tak. Lemah ingatan dia dhaif. Sama-sama kuat, tetapi level perawi yang sahih ni lebih kuat daripada perawi yang hasan. Itu maksud hasan. Okey, kita tengok apakah pengajaran kita boleh ambil pada hadis. Pengajaran kita kena ambil sebab kita nak amalkan. Mana boleh baca hadis lepas tu tak ada pengajaran, tak boleh. Okey, baik, pengajaran dia. Yang pertama ialah, maka telah disebutkan daripada hadis yang lain akan amaran yang sangat dahsyat pada orang berhutang ni. Sihakan Nabi kita Muhammad SAW pernah tak mau solat jenazah ke atas mereka yang masih ada hutang. Ketika dia meninggal tu, hutang dia masih ada, tak dibayar, Nabi enggan untuk solat jenazah kata dia. Menunjukkan kata teruklah orang yang berhutang tak bayar hutang ni ketika hidup ni. Sehingga Nabi pun tak mau solatkan jenazah kata dia. Sehingga kan kalau ada orang yang kata kat Nabi, wahai Nabi, sayalah yang akan selesaikan hutang dia, barulah Nabi akan solat jenazah ke atas jenazah itu. Kalau ada seseorang yang sanggup nak bayar hutang jenazah tersebut, barulah Nabi akan solat jenazah ke atas jenazah itu. Dan dikhabarkan ke Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita pernah bersabda bahasanya orang yang mati syahid ni, ketika mana darahnya tumpah ke atas bumi, ketika di tanah darahnya tumpah atas bumi itu, walaupun titik yang pertama, dia telah diampunkan oleh Allah SWT. Allah dah ampunkan dosa.
Kan? Segala dosa diampunkan. Melainkan kalau dia ada hutang, maka nikmat yang macam tu dia masih lagi tak dapat. Dia tertangguh sekejap. Sampai macam tu sekali. Okey, yang kedua. Hadis yang kita baca ni merupakan antara dalil untuk kita mengatakan bahawa jenazah tu dia masih lagi dia masih lagi terikat dengan hutang. Walaupun dia dah jadi jenazah dah. Bukan kata orang yang dah meninggal ni dah jadi jenazah, hutang dia pun akan selesai juga. Tak. Hutang dia masih lagi duk kacau dia. Walaupun dia dah jadi jenazah dah, kalau hutang tak masih lagi tak terbayar, maka perkara itu akan membelenggu jenazah itu, akan membelenggu mayat itu. Sampai dalam kubur pun dia akan terbelenggu sebab apa? Sebab hutang, sebab dia masih berhutang ketika dekat dunia tu. Tu dah bahaya dia. Walaupun dia belum mati. Maknanya bukan kata hutang ni dah bila kita mati esok-esok ni settle hutang kita. Tak, tak settle hutang kita. Itu kita ingat. Dalam Islam macam tu. Oleh demikian, apa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis? Oleh demikian, galakkan kepada kita agar kita selesaikan hutang-hutang kita. Selesaikan siap-siap. Ketika mana kita hidup ni, selesaikan siap-siap. Apa yang kalau hutang kita banyak sangat, kita settlekan sikit-sikit. Kalau banyak sangat. Yang penting kita ada niat nak settlekan hutang kita. Kan? Ada juga satu hadis yang lain, kalau memang kita ada niat nak settlekan hutang kita, tiba-tiba kita meninggal dunia, tak ada nak settlekan. Tapi memang ada niat nak settlekan. Dan kita memang bayar sikit pun. Maka di hari akhirat Allah Ta'ala lah yang akan settlekan hutang kita. Itu selamatlah. Itu yang penting niat tu. Niat bayar hutang tu yang penting tu. Yang penting kita ada niat nak bayar hutang. Bukan ada hutang tapi tak ada niat nak bayar hutang. Tak lari pada hutang. Itu tak boleh. Tapi yang tak boleh. Oleh itu sebab elok-eloknya kita selesaikan hutang-hutang kita dekat dunia lagi. Okey, pengajaran yang ketiga. Oleh itu, ahli waris, sekiranya mereka memang tahu kata si mati itu ada pesan untuk selesaikan hutang dia, dia buat wasiat ke apa, tiba-tiba ahli waris bersikap bermudah-mudah, menangguh-nangguhkan. Kan? Dia buat mudah. Dia kata, alah esok lah, alah lusa tahun depan pun boleh. Tak boleh. Bila ahli waris buat macam tu, walaupun dia tahu kata hutang si mati itu ada, tapi dia buat tangguh-tangguh macam tu. Dan harta si mati pun ada dah selesaikan hutang tu. Tapi dia pun sengaja menangguh-nangguhkan. Maka mereka berdosa dalam keadaan tersebut. Berdosa sebab menangguhkan untuk selesaikan hutang si mati. Kan? Ha. Sekiranya si mati memang ada harta untuk menyelesaikan hutang dia. Memang ada harta. Harta dia tu cukup untuk selesaikan hutang. Tiba-tiba kita buat lengah, buat tangguh kan. Kita nak bagi sebagai pusaka. Tak boleh nak bagi pusaka. Tak boleh sebenarnya. Lagi pun hutang tak diselesaikan kan. Jadi harta yang ada pada si mati tu, selesaikan hutang dia. Selesaikan dengan harta yang ditinggalkan. Okey, yang keempat. Maka oleh demikian Islam ni menggesa kita agar kita segera kita tunaikan hutang kita. No, segera kita tunaikan hutang kita. Segera kita tunaikan hutang si mati. Kena segera ni. Kalau si mati tu memang ada hutang dan kita tahu kata dia ada hutang. Dan memang dia pesan kat kita. Dan dia memang ada harta untuk selesaikan hutang. Maka kita kena segera selesaikan hutang dia. Sebab apa? Sebab ini untuk menghindarkan daripada dia terpenjara di alam barzakh. Dia sepatutnya dapat nikmat dah. Tetapi terhalang, tertangguh seketika sebab apa? Sebab hutang dia masih tak dibayar. Kita kena tolong dia, selesaikan benda tu. Dan ada juga yang mengatakan dia terhalang daripada masuk syurga. Masuk syurga pun payah. Sebab ada hutang yang tak selesai. Tu lagi masalah. Oleh itu, kita sebagai wali, ahli waris kepada si mayat, kan, hendaklah kita ni ketika mana jenazah itu meninggal dunia, kita sebagai ahli waris ni, kita kena tanya orang. Wahai tuan-tuan sekalian, sesiapa yang ada hutang, jenazah ni ada hutang kepada tuan-tuan, maka tolonglah bagi tahu saya. Minta dekat orang ramai tu agar bagi tahu kita, agar kita dapat selesaikan masalah dia, hutang si jenazah itu. Kita yang ambil alih nak bayar hutang dia. Dan jadikan segala hutang-hutang si jenazah itu kita yang tolong bayar. Biar macam tu kita ambil tanggungjawab itu. Biar macam tu.
Okey, yang kita kata sebagai dalam Islam, sebagai muamalat dalam muamalat Islam, dinamakan sebagai akad hiwalah. Hiwalah, kita pindahkan hutang. Dan kita bertanggungjawab, kitalah yang jamin untuk kita selesaikan segala hutang-hutang dia. Dan kita, sebab apa? Sebab kita nak segera bebaskan segala hutang-hutang dia. Kita kita ambil alih. Tak apa, kita kata saya kesian dekat dia. Saya lah ambil alih segala hutang-hutang dia. Biar macam tu tak apa. Kalau orang Islam macam tu cantik lah. Okay. Yang kelima. Maka hikmah daripada ini, kalau kita sebut sebagai hak manusia ni, hak manusia ni dia terbina di atas apa? Terbina di atas kebakhilan. Ha. Dan juga tiada tiada toleransi. Kita kena ingat bila berkaitan dengan hak manusia, maka ia ada kaitan dengan kebakhilan dan juga tiadanya toleransi. Kalau kita kata alah tak bayar pun tak apa, dia tu dia baik, dia bagus. Tak, dalam hal hak ni, harta ni jangan kita fikir macam tu. Dia dibina di atas kebakhilan. Semua kita kena ingat, bila harta ni semua orang bakhil. Tak ada siapa-siapa yang akan halalkan apa yang diberikan kepada kita. Semua kita kena bayar balik. Itu dia punya asas dia. Jangan kita hutang kat orang, terus kita fikir kata, alah dia tu baik, mesti dia halalkan. Tak, bukan macam tu. Kita segi hak yang ada kaitan dengan harta ni, dia dibina di atas apa? Di atas kebakhilan. Semua orang bakhil sebenarnya harta ni. Tak ada seorang pun yang menghalalkan apa yang diberikan kepada kita. Tidak. Bila dia bagi pinjam kita, mesti dia nak balik. Melainkan kalau dia sedekah, itu lain. Dia halalkan. Dia bagi terus, itu lain. Tapi kalau dia bagi pinjam, maka asasnya apa? Asasnya manusia ni adalah bakhil. Oleh itu, apa yang kita pinjam tu mesti kita kena berikan balik kepada dia. Pulangkan semula kepada dia. Ini asas dia. Asas dalam hutang ni. Okey, yang keenam. Wajiblah kita segera tunaikan apa yang kita sebut tadilah. Kita tunaikan hutang si mati. Sekiranya memang si mati tu ada harta yang ditinggalkan. Gunalah harta dia. Boleh kita guna harta dia. Banyak mana hutang dia? Okey, 100,000. Okey, guna harta dia sepenuhnya. Atau dia tinggalkan harta 100,000. Guna harta 100,000 tu untuk selesaikan hutang. Sebab apa? Sebab hutang ni akan sentiasa duk kacau dia. Duk kacau dia walaupun setelah mati, akan kacau dia. Oleh itu, harta yang ditinggalkan, banyak mana pun selesaikan dengan cara membayar hutang. Katakan setelah mana kita bayar habis hutang-hutang dia, tiba-tiba tak ada satu harta ditinggalkan, maka faraid tidak berlaku. Sampai faraid pun tak dapat diagihkan. Sebab apa? Sebab semua harta dia diberikan untuk bayar hutang saja. Sebab hutang ni perlu diutamakan. Okey, yang ketujuh, yang last sekali. Hutang ni, hutang ke atas jenazah ni, dia merangkumi hutang dengan manusia, antaranya dalam masalah jual beli. Okey, kalau dalam jual beli kita berhutang dengan orang. Bukan kita nak bayar balik lah. Berapa kita hutang dengan orang tu, kita beli satu produk, berapa yang kita tak bayar lagi, kita kena bayar lah. Dikira sebagai hutang tu. Ataupun kita upah orang, ataupun kita sewa ke apa ke, berapa bulan kita sewa ni, berapa bulan dah tak bayar, kena bayar lah. Sebab kita sewa ataupun kita bagi upah kat orang, kita bagi gaji dekat pekerja. Tiba-tiba kita tak bagi gaji kat mereka, kira hutang tu. Kan? Okey. Lepas tu kita pinjam pun, pinjam duit, pinjam apa, pinjam segala benda ni. Kena bayar balik lah. Kena bagi balik. Ataupun kita ada merampas atau orang, ataupun kita rampas tanah walaupun seinci, bagi balik kat dia. Itu rampas tu tak boleh, kita bagi balik. Ataupun kita terambil kasut orang, tak tahulah, kalau kita pergi masjid, kasut kita kena curi, kan? Lepas tu kita pun balas kasut orang lain. Apa benar tu? Kan? Kasut tu dah ada lah kat rumah kita sampai lah kita tak bagi balik. Macam mana? Macam mana nak buat tu? Ha? Dah fikir lain lah. Orang yang kena curi kasut dekat masjid tu, dia redha kan kita ambil kasut dia. Dia rasa sampai sekarang dia tak redha kan. Kita nak cari orang tu macam mana? Jadi susah lah kalau kita berlaku macam tu kan. Sebab tu jangan kita suka ambil kasut orang. Kalau orang curi kasut kita di masjid,
Jangan kita ambil kasut orang lain. Balas kasut orang lain pasal apa? Kan? Nanti kawan tu tak redha dengan perbuatan kita. Sakit kita di hari akhirat. Bagaimana kita nak bayar balik? Nak bagi balik macam mana? Kita kena banyak sedekah lah. Tak tahulah nak buat macam mana. Kan? Sebab tu jangan buat, walaupun benda tu kecil, tapi jangan kita rampas ke seorang. Sebab kalau kita ambil dengan cara yang tak betul, dikira sebagai merampas. Bila kita merampas dalam Islam, kita kena bagi balik. Sudah. Nak bagi balik tu macam mana? Kita tak tahu siapa. Kasut tu sahak siapa. Sudah. Walaupun benda kecil, rupanya dia ada masalah, bagi tahu. Okay. Kemudian bila kita pinjam, kita sebut tadi lah pinjam, apa semua kan. Pinjam ni ada banyak. Satu pinjam duit, satu pinjam barang. Lepas tu kalau kita mas kahwin, kalau sampai law tak banyak-banyak ni, kan? Dengan mas kahwinnya adalah hutang, katakan mas kahwin kita hutang. Jika sampai hutang lah, kena bayar lah. Ataupun diat, kan? Denda pun kena bayar juga. Kita kafarah ke apa kan? Diat kita kena bayar kan? Kena bayar tu. Sebab apa? Sebab benda-benda ni ada kaitan dengan Allah Ta'ala ni. Diat-diat ni kan? Dan seumpamanya demikian juga termasuk juga hak-hak Allah Ta'ala seperti zakat. Zakat pun kita kena bayar juga. Memanglah zakat wajib kita bayar kan. Hak sebelum ni, kita tak bayar sebelum ni, berapa banyak dah. Zakat pendapatan kita ni tak bayar sebelum ni. Kena kira balik lah, nak bayar balik. Sebab hak Allah Ta'ala adalah lebih utama kita bayar. Kan? Yang kita kena tunaikan. Haji memang kita kena pergi haji. Jadi kalau kita tak pergi haji macam mana pula? Ha, kita berhutang macam mana ni? Haji. Anak-anak kita akan kena tunaikan haji untuk kita. Jadi ini persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan lah. Lepas tu nazar. Kita bernazar. Adakah kita dah selesaikan nazar kita? Lepas tu kita mati. Nazar kita tu dah selesaikan belum? Kafarah pula. Kafarah. Adakah kita dah bayar kafarah ni? Lepas tu kita mati. Siapa nak bayar kafarah untuk kita? Maka telah dalam satu hadis menyebutkan bahawa hutang Allah Ta'ala lebih berhak kita tunaikan. Nampak? Mana satu hutang yang patut kita utamakan? Hutang Allah ke hutang manusia? Hutang Allah lu kita kena tunaikan. Nabi kata, Dainullahi ahaqqu bil wafa. Hutang Allah Ta'ala patut kita tunaikan. Lebih utama kita tunaikan. Zakat yang kita tak bayar tu, itu hak kita, itu hutang kita dengan Allah Ta'ala tu. Dan sebagainya. Oleh itu kita kena utamakan hutang, mengatasi wasiat menurut ijma' ulama. Kita dah wasiat lah. Tengok-tengok harta hutang masih ada. Wasiat tu tak terpakai. Kena selesaikan hutang tu dulu. Kan? Macam tu sekali. Ini berdasarkan ijma' ulama. Hutang mestilah kita mengatasi wasiat. Jadi begitulah keadaan dia. Begitulah keadaan dia. Jadi kita hanya sempat untuk kita baca pada hadis ke-9 saja. Jadi cukuplah sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Kita ada 2 minit saja, 2 minit saja. Masa yang masih berbaki. Jadi kalau ada soalan kita buka satu saja soalan. Satu saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya tentang selalu